Assalamualaikum. Pagi tadi saya ada masuk satu entry dekat Euro AUD. Saya masuk tu pukul 3.14 ikut waktu server, bukan waktu Malaysia. 3.14 kalau tengokkan kat mana tu. 3.14 dekat kawasan sini lah lebih kurang saya entry sell kat sini. Saya entry sell dekat kawasan tu. Kat mana? Jom tengok jap. Saya entry sell tadi dekat kawasan sini. Sini saya entry sell. Lepas tu dia turun. Lepas tu dia naik. Jap sementara tu TP saya set kat sini. TP ni kat sini dan dia dah tak jauh lah dengan TP. Biasanya dalam keadaan macam ni apa yang saya buat, sekejap ya. Biasanya dalam keadaan macam ni apa yang saya buat adalah saya akan set dia punya stop loss tu dalam keadaan kita profit. Saya masuk 1.61799 stop loss. Saya kena buat 61775 pun tak apalah. Kita tengok. Jadi saya punya stop loss tu dekat bawah sikit daripada kawasan saya entry. Ni stop loss, ni entry. Jadi katakan dia naik, saya masih lagi untung tapi sikit lah. Ini biasanya saya buat macam ni kalau saya nak biarkan dia turun terus. Tu pilihan yang saya ada sekarang sebenarnya. Pilihan pertama, saya biarkan saja market ni, price ni turun, kena TP. Yang kedua, saya terus close je lah. Ni saya terus close je. Kalau saya terus close, itu je lah profit yang saya akan ambil. Yang ketiga, saya tak pakai pun TP ni. Saya setkan macam ni, stop loss dekat kawasan sini, bawah sikit daripada entry saya sebab dah agak selesa. Tapi untuk saya nak, kata orang tu, set stop loss tu nak biarkan market boleh turun berapa jauh, saya akan tengok time frame yang lebih besar, iaitu tengok dekat H1 sekarang ni. Saya entry dekat M15. Kemudian H1 kita tak tengok M30. Kita tengok H1 atau H1. Tengok H1 ni, kalau dia siap ni dia akan membentuk momentum. Nampak? Katakanlah kalau dia close kat sini, maksudnya dia akan jadi momentum sell. Bila momentum sell, kita ada keyakinan market ni akan terus turun lah. Kita tengok time frame yang lebih besar, H4. H4 pun sama. Katakan kalau dia berjaya, kalau dia berjaya close dekat bawah sini, maksudnya dia akan membentuk candle arah kukuh. Ni kita punya mid BB. Sekarang dia jauh bawah daripada mid BB, dan ini adalah MA low. Kalau market close kat kawasan sini, maka kita yakin market akan terus turun lah. Mungkin daripada TP1 dia boleh pergi TP2 mungkin lah. Jangkaan dia. Cuma untuk keadaan sekarang ni, tak apa, saya biar dulu. Tadi RM2.60, sekarang RM2.34, biar je lah dulu. Nanti kita tengok dari macam mana dia nak terus turun atau tidak. Sekejap saya nak tunjukkan yang ini. Ini sebenarnya kalau sebelum ni, macam contohan tadi kan saya entry sell kat sini. Kalau ikutkan, saya kecilkan sekejap. Kalau ikutkan sebelum ni, cara trading saya yang sebelum ni yang selalu terkena stop loss tu, yang banyak merah stop loss tu, sebab katakan saya entry dekat kawasan sini, saya tarik Fibo kan daripada sini ke sini. Apa yang saya buat, saya entry sell, lepas tu dekat kawasan entry ni, entry full ni, saya akan entry lah, sell, saya letak kawasan sell dekat sini. Lepas tu saya akan set saya punya stop loss kat kawasan sini. Itu apa yang saya buat sebelum ni lah. Dan kalau kita tengok, kalau saya masih lagi menggunakan kaedah macam tu, maksudnya saya letakkan stop loss dekat kawasan atas ni. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku adalah kita boleh tengok
Okey, tadi masa saya entry tu dekat kawasan sini 3.14 waktu server hari ni dekat kawasan sini, market dia turun, lepas tu dia naik lebih tinggi daripada kawasan sini. Kalau saya sebelum ni saya bukan letak stop loss kawasan sini, dia akan terkena, ngam-ngam terkena saya punya stop loss, dia sambung turun. Itu yang menyebabkan kekecewaan yang terlalu banyak. Sebab setiap kali saya entry, kebanyakannya terkena stop loss, tapi lepas tu dia akan ikutlah apa yang saya punya analisa. Kalau dia nak turun sampai TP, biasanya dia akan sampai. Cuma masalahnya tu yang dipanggil stop loss hunt. Dia akan cari stop loss orang. Lepas tu dah kena, dah sebat semua stop loss yang orang dah set kat kawasan atas ni, dia turun. Itu yang saya selalu kena sebelum ni. Jadi sekarang ni apa yang saya buat, saya tak pakai pun stop loss. Bukan kerana apa, kerana sebelum saya nak hold sebelum saya berani nak hold, walaupun dia naik ni, okey, kan dia naik ni, saya entry kat kawasan sini, lepas tu kan dia naik tinggi macam ni. Kenapa saya boleh hold? Okey, sekejap saya buang kotak ni lah, sebab mungkin terkeliru lah. Mungkin tak berapa nak nampak kan, saya buang kotak ni. Okey, kan dia naik, saya akan letak stop loss kat kawasan sini sepatutnya, biasanya sebelum ni lah. Okey, dia akan naik kat kawasan, sekarang dia dah naik kat sini kan. Okey, apa yang saya, bila dia dah naik tu, apa yang saya buat, saya akan tengok pada time frame yang lebih atas, H1. Apa yang berlaku dekat H1? Okey, dekat H1 apa yang saya nampak kat sini, okey, dia dah mula buat apa tu, momentum buy. Okey, momentum buy kat sini. Bila nampak momentum buy, sepatutnya kita kena bersedia, mungkin market akan nak naik sebenarnya. Jadi sell tu mungkin terbatal, mungkin. Okey, saya cuba tengok dekat H4 apa yang berlaku. Okey, sebenarnya dekat H4 apa yang berlaku, rupanya market rupanya dia cari MA50. Biasanya okey kan, saya biasa TF1 saya akan cari re-entry, TF2 saya akan pastikan price pergi dekat kawasan MA50. Kalau dah sampai kawasan tu, barulah saya akan masuk TF3 untuk cari entry. Okey, kat sini dekat H4 ni kita tengok market dia pergi kat kawasan, dia cari dekat MA50 ni. Cuba kita tengok dekat daily sebenarnya apa berlaku. Jadi sebenarnya dia naik sekejap, dia kalau ikutkan dia nak buat re-entry ni lah kawasan sini, tapi tak jadi lah. Okey, kalau dia re-entry jauh juga dia nak naik tu. Kalau saya punya modal tak cukup, saya terpaksa cut loss. Okey, cuma sebab itulah kita nak kena tengok. Bila dekat sini kita tengok dekat H4 ni, sekarang ni H4, kalau kita tengok dia dekat MA50 ni, dia main-main kat kawasan sini. Okey, sepatutnya H1 ni kita kena perhatikan adakah akan membentuk MHB. Adakah berlaku extreme buy dengan MHB. Kalau berlaku, kita kena bersedia untuk cut loss kat kawasan ni. Kita kena dah bersedia cut loss, kita kena bersedia untuk ambil buy. Tapi apa yang berlaku kat sini, dia tak jadi lah momentum ni. Nampaknya dekat H1 ni dia dah buat momentum buy, lepas tu dia jadi candle arah kukuh sell. Lepas tu sekarang ni, okay, sekarang dah pukul 1.27. Kalau ada lagi lebih kurang 33 minit, tak tahu apa berlaku, macam-macam boleh berlaku dalam masa 33 minit ni. Tapi kalau inilah yang berlaku candlenya, biasanya dia akan sambung turun lah. Kalau tidak pun dia akan main kat kawasan sini. Okey, jadi saya ingat dia dah berlega dekat kawasan TP kat situ. Saya rasa saya nak close je lah. Okey, kita ambil je keuntungan apa yang ada. Okey, jadi inilah entry saya yang saya masuk pagi tadi. Okey, pukul 3 waktu server. Kalau ikut waktu Malaysia, waktu ni adalah pukul 8.14 minit pagi lah. Sekarang 1.27 tengah hari, 31 Ogos ni. Okey, jadi entry tu saya dah close. Okey, jadi apa yang saya nak buat sekarang adalah saya tunggulah setup baru. Okey, untuk Euro AUD ni saya dah close.
saya cari je lah dekat mana-mana. Ok, ni saya padam je lah, sebab untuk yang ni dah tak ada. Sama je, saya akan cari entry dekat H4 saya akan cari re-entry dekat mana-mana pair H4. Contoh kat sini ada tak? Ok, ni dah terlepas, ni pun dah tak nampak. Ok, ni pun tak nampak. AN ini kira dah terlepas, dia sekarang tengah nak buat re-entry. Ok, kalau nampak, ok, AN ni dekat H4 ni sebab saya biasa cari re-entry dekat H4. ok, terpulang boleh cari re-entry kat mana-mana. Tapi itulah re-entry yang mula-mula nak cari adalah TF1. Lepas tu kita makin kecil, time frame makin kecil. Ok, saya cari kat H4 dulu. Ok, ni bila ni, semalam agaknya ni. Ok, re-entry kat sini, dia dah turun. Sekarang dia dah naik balik, dia nak buat re-entry, dia akan kejar kawasan sini. Ok, tapi lama lagi ni, jadi saya tak tengok lah pair ni, saya biarkan dulu. Saya biar sampai market ni masuk ke kawasan re-entry sell ni. Ok, AN saya tak tengok, biarkan dulu. Ok, AU ni pun dah terlepas. Ok, cat chaff ni mungkin boleh diperhatikan. Biasanya kalau saya macam tak agak-agak, macam kita confuse lah, itu re-entry ke bukan ke, saya biar je lah, tak payah nak pening-pening kepala. Ok, kita tak payah nak kejar sangat. Ok, ini yang tadi yang dah close. Ok, ni pun macam ni, saya sebenarnya keliru lah, saya nak cari buy ke nak sell. Jadi bila keliru, saya tak tengok lah, saya pindah kepada pair lain. Saya akan cari yang jelas kelihatan lah, yang saya lah. Mungkin kalau korang dah biasa tengok tu, memang nampak je macam saya. Orang baru nak try kan, nak cuba nak trade ni. Ok, jadi macam ni dah terlepas. Ok, apa lagi, ini pun dah terlepas, ini pun dah terlepas. Ini ok, ni mungkin ni mungkin saya akan perhatikan juga. Ok, ni mungkin saya akan perhatikan, sebabnya ok, ni boleh lah, mungkin ni boleh ok, ni dia dah ada candle arah kukuh sell. Tu sekarang tengah buat re-entry dan bermain dekat kawasan MA50. Kita tengok dekat ni apa yang ada. Ok, kalau dekat di daily ni ikutkan macam pening juga ni, saya pun tak tahu dia nak naik atau nak turun. Tapi macam saya cakap tadi, saya tengok dekat H4 je untuk cari re-entry. Mungkin dekat sini lah saya boleh tengok. Jadi kat situ saya akan buat satu kotak macam ni. Ni maknanya saya target lah. Dan ni GBP CAD, saya akan namakan kotak ni GBP CAD, jadi senang untuk nanti saya cek balik GBP CAD. Sebab nanti bila kita tukar-tukar pair lain, kita kadang tak ingat kotak yang kita lukis tadi tu letak kat mana. Saya tak ingat. Ok, macam ni dia dah kat kawasan re-entry. Saya tengok dekat H1. Dekat H1 pun dia dah dekat kawasan MA50 kan, dia dekat kawasan MA50. Bila TF1 kita iaitu H4 ni dah dekat kawasan re-entry, H1 ni TF2 kita dia dah dekat MA50, dia dah main-main dekat kawasan MA50. Jadi bila macam ni, maksudnya kita dah boleh tengok TF3 saya adalah M15. Mana nak panah tadi? Ok, M15 tak apa, saya padam je nak panah ni, buat baru. Ok, M15 ni apa yang saya buat, saya akan tunggu setup. Setup apa yang saya tunggu. Ok, kita tengok ni dia naik, dia turun, dia naik kan. Kita kan nak cari sell sekarang ni H4 ni re-entry sell. Kita tengok H4 re-entry sell, jadi M15 ni saya nak cari sell. Ok, jadi ini kira macam MHB lah, MHB saya nak tunggu. Ok, ini adalah titik terendah
masa ni dia naik, dia turun sekejap, lepas tu dia naik lagi. Jadi sini ada titik terendah ni, saya akan buat satu garisan kawasan sini. Jadi apa yang saya tunggu sekarang adalah saya nak tunggu satu candle arah kukuh sell yang melepasi juga garisan oren ni. Okey, kalau ada baru saya akan tarik Fibo. Lepas saya tarik Fibo, barulah saya akan tunggu re-entry. Okey, itu saja. Kita tengoklah sama ada GBP CAD ni akan bagi saya peluang untuk entry sell.